silap kain. Kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidil du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammin bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan pada malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menjadi tetamu Allah dalam mengimarahkan masjid kita dengan sama-sama kita rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama pada malam ini juga kita dapat meneruskan kuliah maghrib bulanan kita. Dan mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga hasil daripada pertemuan ini kita mengharapkan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Munyatul Musalli yang membincangkan kepada kita berkaitan dengan hukum hakam serta adab-adab, secara khususnya berkaitan dengan solat yang mesti difahami oleh kita semua selaku muslim lagi mukmin. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan-bulan yang hebat ini. Sekarang kita dah berada pada 23 Sya'ban. Dalam lebih kurang seminggu lagi, seminggu lagi kita bakal masuk ke medan ibadah bulan Ramadan. Atas sebab itu banyakkanlah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban ini, dan ya Allah, bagilah peluang pada kami dan panjangkanlah umur kami agar kami dapat lagi menikmati nikmat amal ibadah pada tahun ini di dalam bulan Ramadan nanti. Kerana sahabat-sahabat itu boleh katakan tiap-tiap hari kita dengar mati. Kadang-kadang jiran kita, kadang-kadang rakan satu pejabat kita, kadang-kadang adik-adik kita,
dalam masalah berkaitan dengan kematian ini, tidak ada siapa pun boleh mengelak, boleh merancang untuk lari daripada mati. Lagi kita lagi, mati ni makin hampir, makin dekat dengan kita. Maka atas sebab itulah, dengan bulan yang akan datang pada kita ini, bulan Ramadan, maka alangkah baik kita persiapkan diri kita, jaga kesihatan badan kita, persiapkan ekonomi kita, persiapkan ilmu kita, supaya masuk bulan Ramadan nanti kita dah ada lah persiapan-persiapan. Ilmu dah ada, wang ringgit dah ada, badan sihat, cuma teruskan amal ibadah, semarakkan ilmu yang sudah ada, semarakkan apa yang telah kita laksanakan pada hari ini. Kalau sebelum ini kita dah imarahkan masjid, masuk bulan Ramadan kita lebihkan sikit, lamakan sikit masa di masjid. Kalau sebelum ni kita hanya dalam lebih sejam di masjid, dalam kuliah maghrib, kemungkinan lepas ada bulan Ramadan nanti kita sambung lagi dengan ibadah tarawih itu dan ibadah-ibadah yang lain, dengan iktikafnya, dengan baca Al-Quran yang kemungkinan lebih sikit kita rebut dalam bulan Ramadan. Maka perkara ini akan berlaku dengan sebab kebiasaan, dengan sebab kita lawan nafsu di peringkat awal. Kalau kita masuk bulan Ramadan baru nak mula, dia jadi mengejut, dia mari mengejut, yang menjadikan apabila pada peringkat awal kita semangat, di pertengahan hilang semangat itu dah, dan kita mula berpatah balik. Tambah-tambah berakhirnya bulan Ramadan, tengok-tengok tinggal orang yang sama. Pasal apa? Semangat sudah hilang. Sebab tu saya ingatkan diri saya sendiri dan kita-kita semua, supaya kita berpeluang, tak kira miskin kaya, tak kira lelaki perempuan, tak kira muda ataupun tua, alangkah baik kita persiapkan awal dari segi sudut ilmu itu, supaya peluang yang ada pada tahun ini kita boleh buat yang terbaik, seolah-olah Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Kalau kita anggap Ramadan ini sebagai Ramadan yang masih lagi peluang-peluang yang banyak lagi di hadapan kita, yang kemungkinan kita boleh hidup 50 tahun lagi, dengan sebab kita baru umur 30, menjadikan kita melepaskan batu di tanduk dalam Ramadan nanti. Kenapa? Kerana kita tak rasa perkara itu perkara terakhir bagi kita. Sebab tu pada sahabat dulu, bila mana mereka mendirikan solat, mereka anggap inilah solat terakhir bagi mereka. Sebab tu mereka buat yang terbaik. Apabila mereka merangkah, maka mereka anggap inilah langkah yang terakhir, yang kemungkinan langkah seterusnya tidak mampu lagi untuk mereka melangkah. Sebab tu hebatnya sahabat, dengan sebab mereka merasai mati makin hari makin dekat, maka persiapan untuk menghadapi mati ialah persiapan yang paling utama dalam kebanyakan persiapan kita. Maka kita pun hendaknya perkara yang sama. Jadi insya-Allah antara persiapan kita, dengan sebab bulan Ramadan ni bulan ibadah, antara ibadah yang utama selain daripada puasa di bulan Ramadan, iaitu dengan cara kita mendirikan solat sebagai ibadah utama dalam kehidupan kita. Dalam bulan lain tidak ada solat sunat tarawih. Dalam bulan Ramadan ada ibadah khusus melibatkan solat sunat, iaitu solat sunat tarawih. Dan paling afdal amal ibadah ni iaitu ibadah dalam bulan Ramadan. Maka kita nak peluang dalam bulan Ramadan ni dengan kita teliti balik hukum hakam, perkara-perkara yang bersangkut paut dengan amal ibadah khususnya melibatkan solat. Maka kita perincikan, kita bincang sebelum masuk bulan Ramadan. Takut-takut masuk bulan Ramadan nanti kita buat dalam keadaan semangat tanpa ilmu, kita ikut-ikut tanpa persiapan ilmu. Takut-takut berakhirnya Ramadan kita dapat penat, kita dapat lapar dan dahaga semata-mata, nilainya kosong, tidak memberi apa ganjaran pada kita. Sebab tu kata-kata ini pernah disebut oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, bila mana ibadah tanpa ilmu, maka amal ibadah tersebut seolah-olah a'maluhu maqbulatun la tuqbal, amalannya ditolak lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelemahan pada kita. Bila mana peluang yang sering ada di hadapan kita, tiba-tiba kita buat dalam keadaan
Maka sebab tu kita malam ni sambung balik pengajian kita kaitan dengan kitab Muliatul Musalli. Masih lagi perkara sunat adalah solat, iaitu sunat hayat. Sunat dalam solat ni dipecahkan kepada dua, seperti mana diceritakan sebelum ini. Sunat yang pertama sunat ab'ad, sunat yang kedua sunat hayat. Sunat ab'ad kita dah perincikan sebelum ini, ada 8 perkara yang mana apabila kita tinggal dengan sengaja ataupun tak sengaja dalam solat kita melibatkan sunat ab'ad ni, sunat kita tempel dengan ataupun kita tampung, kita tutup kecacatan tersebut dengan sujud sahwi. Manakala yang malam ni dan sambungan kita malam ni melibatkan sunat hayat, sunat yang apabila kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tidak sampai satu tahap kita tampung dengan sujud sahwi, tak payah. Tapi kalau buat dapat pahala, kalau kita tinggal dengan sengaja dalam keadaan peluang ada depan mata, kita siap, kita ada peluang tiba-tiba kita diam tu, hukumnya makruh. Dengan sebab merugikan masa kita, merugikan umur kita dalam keadaan peluang sudah ada depan mata, kita biarkan bila saja, makruh hukumnya. InsyaAllah malam ni muka surat 22 sambungan sunat hayat. Sunat hayat yang keempat. Sunat hayat yang keempat, iaitu ucapan amin di dalam solat. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Perkara yang keempat daripada sunat hayat, iaitu mengucapkan kalimah amin di dalam solat. Kalimah amin ni tuan-tuan nisbah kepada selepas bacaan Al-Fatihah, hanya sunat di dalam solat. Hanya sunat dalam solat. Di luar solat tuan-tuan baca tak sunat. Kita baca, boleh baca tapi tak dapat pahala sunat. Sunat di mana? Sunat dalam solat. Ni saya nampak daripada tuan guru Datuk Ismail kamu masa saya sambung belajar dan guru dengan beliau, pernah dia sebut kataan amin ni sunat di dalam solat. Sebab tu apabila kita amin seperti mana disebut dalam ni, kita dapat pahala bonus dalam solat kita, seperti mana diterangkan dalam kitab kita. Mengucap amin selepas selesai membaca Fatihah dinyaringkan pada sembahyang yang dinyaringkan dan diperlahankan bagi sembahyang yang diperlahankan. Kalau solat tu solat nyaring, mana solat nyaring? Solat nyaring ni solat fardu subuh, fardu maghrib, fardu isya. Lepas tu satu lagi menggantikan tempat zuhur, fardu Jumaat. Tu nyaring. Maka nyaringlah bacaan aminnya. Solat sir ataupun diam, perlahan bacaannya, dengar telinga sendiri je bacaannya, iaitu solat fardu zuhur dan fardu asar. Maknanya sunat baca kuat, kita angkat suara bagi solat yang nyaring bacaannya, dan sunat kita perlahankan bacaannya bagi solat yang sir ataupun perlahan bacaannya. Dan sunat bagi makmum mengucap amin bacaan imamnya bersama-sama imam. Sunat imam amin, makmum pun sekali dengan imam. Bunyi imam bunyi tu, maka makmum sambung amin. Kerana kalau ni disebut dalam satu hadis Nabi SAW, apabila imam mengucap amin, maka makmum turut mengucap amin sesuai dengan amin para malaikat, maka diampunkan dosa-dosa orang yang mengaminkan amin tadi bersesuaian dengan amin imam dan bersesuaian dengan amin para malaikat, maka diampunkan dosa-dosa orang yang aminkan tadi. Maka angkat suara sikit tak apa. Bagi imam, bagi makmum masa tersebut sunat angkat suara sikit. Amin. Cuma dari segi pendek panjang tu macam-macam kita dengar kan. Kalau hari Jumaat lagi banyak ramuan dia. Asal ramai orang mari. Ramai orang hadir Jumaat, hak dengar kuliah maghrib mari. Hak tak dengar kuliah maghrib pun datang juga. Hak dengar kuliah subuh pun datang, hak tak dengar pun datang.
jamak jadi. Hak ni A panjang, hak ni A pendek. Yang mana hak betul tu? Ha? A panjang tu? Ha? A pendek. Yang mana betul? Semua betul. Pasal amin ni bukan daripada ayat Al-Fatihah. Ayat Al-Fatihah. Ayat Al-Fatihah ada berapa ayat? Ayat Al-Fatihah ada 7 ayat, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Tidak termasuk amin. Tak termasuk. Maknanya kalau tuan-tuan rasa banyak pahala dah, dia semayang seorang di rumah, waladhdallin, senyap tak nak kata amin. Pasal apa? Banyak pahala dah. Pasal ucapan amin tu boleh pahala tu. Sunat hai'ah ni termasuk dalam bab amalan yang mendatangkan pahala. Pahala apa? Pahala sunat. Tapi kalau kita rasa hebat dah ni, banyak dah malam tadi bangun qiyamul lail, lepas tu malam semalam pun dengar forum dah malam tu, tak payah amin lah. Macam mana tu? Boleh, hukumnya makruh. Kita merasakan diri kita ni rasa hebat dengan amal ibadah, hukumnya makruh ketika tu. Kita nak rasa macam mana? Kena rasa tak pernah cukup ibadah kita. Walaupun ibadah tersebut ibadah yang sunat. Walaupun ibadah tersebut ibadah sunat. Kalau yang fardu, lagilah nak sempurnakannya. Maknanya apabila imam baca amin, kita kena baca amin juga. Tapi janganlah teruja nak amin. Imam belum amin, kita amin dah. Banyak masjid terlibat macam tu. Imam belum apa-apa lagi. Imam baru siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam belum amin lagi, bunyi dah belakang. Amin. Bunyi dah dia, belum apa-apa lagi. Imam baru amin. Baru ada 2 kelompok jadi. Hak kelompok depan ni kelompok mengikut imam. Hak kelompok belakang tu dia buat pandai-pandai dia. Makruh perbuatan, tak batal salat. Makruh perbuatan tersebut. Ingat, berlaku dah ni. Berlaku tu. Tamu-tamu hari Jumaat, hak duduk kat selipur tu. Hak jaga selipur. Nak duduk tengah-tengah ni, takut-takut selipur kena ambil kat orang. Adidas 161. Betul tak? Saya nak duduk tengah-tengah ni, takut-takut nak keluar, lepas bagi salam nak keluar, nampak sangat kan? Keluar awal. Duduk belakang. Minggu sambil-sambil makan pisang. Pisang ada masjid? Ada juga? Ada juga. Kena tukar. Bagi tahu yang hantar pisang tu tukar apa sekali-sekala. Tukar apa nak sambut Ramadan ni? Tukar apa lah sebab dalam bulan Ramadan tak ada pisang. Tukar apa ke anggur tu sekali-sekala lagi baik. Tapi kalau dia nak hantar pisang juga jangan halang lah. Tapi janganlah makan pisang masa khatib khutbah. Kalau kena kat saya memang siap. Siap. Pak masjid saya 2 tahun dah. Ustaz ni ustaz pisang. Pasal apa tu? Pasal kita berhenti khutbah. Dengan sebab ada orang tengah makan pisang, saya berhenti khutbah tukar tajuk terus. Berhenti terus. Iyalah. Rukuk khutbah. Cukup. Kita boleh bagi peringatan dalam masyarakat, orang boleh berubah. Berjaya kita hari itu. Pisang tak habis hari itu. Letak tinggal kulit pisang. Mampu betul. Ada batuk mari masjid ni orang khutbah, dia duduk sibuk makan pisang. Nak makan pisang boleh, mari awal sikit. Nak makan pisang boleh. Tuan-tuan, kalau ada lagi lepas salat ada tu rezeki kita lah. Tapi kalau semata-mata nak makan pisang, ada benda lebih aula lagi. Kita tengok fiqhul aulawiyat. Ada benda yang lebih utama kita dahulukan. Dengar khatib khutbah tu. Sunat. Apabila imam amin, maka kita amillah. Maka bertepatan dengan amin para malaikat, kita dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Free dapat. Nak baca panjang, nak baca pendek, boleh berlaku. Cuma pendapat para ulama fiqh tidak menetapkan. Cuma lebih cenderung kepada panjang. Panjang. Lepas tu guru panjang tu fiqh. Kalau ulama tajwid lebih cenderung kepada tu hanya 2 harakat, min tu boleh panjang sampai kepada 6 harakat. Boleh? Amin. Kalau tuan-tuan dengar Imam Masjidil Haram, dia panjang pendek? Pendek kan? Pendek. Bunyi amin.
Hak panjang siapa? Makmum hak panjang. Maknanya ada kuliah kedua-duanya betul. Dengan sebab apa? Dengan sebab amin bukan daripada ayat Al-Fatihah, tidak wajib baca dengan bertajwid. Hak wajib baca dengan tajwid belum? Hak wajib baca dengan bertajwid hanya ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, wajib baca dengan tajwid. Wajib baca. Kalau baca sengaja tanpa tajwid, sengaja kita baca, tak nak baca dengan tajwid, dalam keadaan kita tahu ini ada hukum tajwid, ada sifat huruf, ada makhraj huruf, hukumnya haram ketika itu. Haram. Kerana Quran ni kalamullah. Bukan surat khabar kita harian ni. Ni bukan keputusan ni. Nak baca tak apa, tak nak baca tak apa. Nak ikut tajwid tak apa, tak ikut tak apa, tak boleh. Quran wajib baca dengan tajwid, sebab tu kena belajar tajwid. Hukum belajar tajwid hukumnya fardu kifayah, tapi baca Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain pada setiap individu. Macam mana tu Ustaz? Yalah. Ala kuliah kena belajar. Kena belajar. Itu tua macam mana Ustaz? Umur 60. Ya kena belajar. Hak dapat tak dapat tu cerita lain. Umur 70 nak baru mula belajar Iqra. Boleh belajar? Ya boleh belajar. Yang pasti biar kita salah dalam belajar. Jangan kita salah dalam tidak belajar. Tu risiko. Kita ambil risiko. Umur kita pupuk kata lagi, rumah kata menyampah, duk tengok kampung sama je. Tengok. Maka habiskan masa dalam belajar. Hak kita boleh tak boleh, dapat tak dapat tu cerita nombor 2. Yang pasti belajar tak? Belajar. Okey, kalau kita dah belajar, dapat alhamdulillah bonus. Tapi kalau tak dapat, Allah Taala dah masukkan dalam golongan kita orang yang belajar salah dalam belajar, antara salah yang kira tersalah. Dia masuk dalam bab tersalah pasal dia masuk dalam bab baru belajar. Walaupun umur 60 tak apa, ada masalah. Tapi kena sabar sikit guru yang mengajar. Oh, kena sabar Ustaz. Kena sabar. Kadang-kadang macam-macam elok, kau ni buat elok macam ni, tak apa sabar. Saya tuan-tuan kat majlis, saya pernah saya ceritakan kat majlis. Tapi alhamdulillah tak susah dah hari ni. Pasal semua boleh. Seronok dia orang tuan-tuan. Seronok pasal apa? Pasal sebelum ni tak boleh baca Quran, tapi sekarang boleh baca Quran. Lama mana tu? 2 tahun sabar tuan-tuan. Belajar Iqra. Masuk tahun kedua, ketiga, keempat, sampai dah hari ni tuan-tuan tahun kelima, semua boleh baca Quran dah. Dekat nak khatam dah tuan-tuan. Juzuk akhir. Juzuk ke-29, ke-30 sekarang ni tuan-tuan. 29. 2 juzuk lagi habis khatam tuan-tuan. Tu hasil usaha. Umur berapa tu? Semua boleh katakan orang-orang pencet lah. Seronok saya tuan-tuan. Kalau saya seronok, dia orang lagi seronok lah. Lagi seronok tuan-tuan. Kadang-kadang kita minta cuti balik kampung. Allah Ustaz cuti ke? Saya ada kampung. Saya ada mak lagi. Ayah tak ada. Nak balik kampung. Kita minta cuti pun. Dia kata Ustaz, lama tak mengaji. Tak sedar dia kata. Kosong jiwa dia kata. Apabila dia dah berjinak dengan ilmu, sekali-sekala nak cuti pun dia rasa lain. Dia kata bila dah cuti, kosong jiwa jadi. Tu makcik-makcik kita. Seronok. Kalau boleh buat macam tu, okey. Gigi tak ada orang. Semua pakai gigi palsu. Kacau. Mula-mula dulu dia kata tak boleh Ustaz, gigi ni asyik ke sana, asyik ke sini, tak buat sabar. Rupa-rupanya sabar dah masa 2 tahun, gigi tu tak berlari sana sini. Dulu dia tak biasa rupa-rupanya gigi tu kan sana kan sini kan nak keluar pun ada. Tengah-tengah betul kan makhraj huruf, dia terpegang gigi tu. Jangan pegang gigi. Makhraj huruf ni bukan main pegang kata. Siap pegang gigi, tak betul. Sabar, lama. Dapat, tapi kena sabarlah. Sabar. Sebab tu antara ramuan saya guna di Masjid Taman Kozal, saya tak guna rotan. Satu je saya tak guna rotan. Saya khawatir takut-takut guna rotan, takut-takut terangkat rotan tu kena mak-mak kita. Takut-takut kena ayah-ayah kita hak duduk depan kita. Takut tuan-tuan. Takut-takut hilang hormat pada orang tua. Hilang hormat pada orang tua yang rupa-rupa
rupanya dia ni sebagai ayah kita di sini, mak kita di sini. Takut. Walaupun dia ni murid kita, takut berada. Saya simpan kotak. Tak letak dekat-dekat, takut-takut naik angin. Faham? Masa saya belajar dulu, salah sekali tak watan, dua tak watan, kali ketiga faham kena. Tak. Besok pagi-pagi sampai dah pergi. Ingat-ingat tak pergi dah. Dia kata, ya aku watan. Semalam baru kena watan, mari hari ni pagi-pagi lagi. Yalah, kita belajar ni bukan kerana sijik, kita nak belajar betul-betul, nak ilmu. Watan pun watan lah. Kena marah, kena hordik pun tak apa. Kita sanggup. Dalam sekali kalau tak larang. Sebab tu kita bersama kena sabarlah. Belajar. Hak dapat tak dapat nombor 2. Lepas tu ulama tajwid dia cenderung kepada pendek. Amin. Itu ulama tajwid. Tuan-tuan boleh berpegang kepada mana-mana. Nak panjang pun tak apa, tak nak panjang pun tak apa. Maksudnya panjang 2 harakat pun tak apa, lebih pada 2 harakat pun tak apa. Tu. Kenapa? Kerana ia bukan daripada ayat daripada Al-Fatihah. Dia benda yang berasingan. Bukan Al-Fatihah, bukan ayat Al-Fatihah. Tidak membatalkan solat. Cuma kalau kita buat dengan kaedah yang betul, kita dapat bonus dalam solat kita. Seterusnya, dan sunat bagi makmum mengucap amin. Bacaan imamnya bersama-sama imam. Bersama-sama imam Jangan dahulu imam. Kalau dahulu hukumnya makruh. Seterusnya yang kelima, berhenti serta. Seketah ni dengan maksud senyap sekejap. Berhenti iaitu senyap sekejap antara Fatihah dengan amin. Seketah ni salah tegak terjemahan dia betul. Sebab seketah ni berhenti dalam nafas yang sama. Betul tak? Mengaji tajwid kan? Berhenti dalam nafas yang sama. Itu seketah. Contohnya dalam surah Yasin. Kita berhenti tu mimma raqadina, berhenti 2 harakat, berhenti dalam keadaan nafas yang sama. Boleh berhenti dan boleh berhenti terus ataupun berhenti dalam nafas yang sama. Itu bukan seketah wajib, enggak. Seketah tu kalau kita ikut seketah saktah pun boleh, dan pada masa yang sama kita nak berhenti terus pun boleh, kata. Mimma raqadina, berhenti terus pun tak apa. Sebab kalau tuan-tuan perasan dia tulis itu qaf lam ya pun tulis. Masalah. Rasam Usmani tulis qaf lam ya tulis, lepas tu dia tulis sin situ tanda. Sin itu tanda seketah, qaf lam ya tu menandakan sempurna ayat dan boleh kita berhenti. Afdal juga kita berhenti pada satu sudut. Bila bertindak dua tu boleh dua-dua kita nak pilih. Kalau nak berhenti sungguh, ambil nafas yang baru, mimma raqadina, lepas tu hadza dalam nafas yang baru. Tapi kalau nak baca dengan seketah, berhenti 2 harakat tapi nafas yang sama. Mimma raqadina hadza, nafas yang sama. Dalam bab ni bukan dengan maksud nafas yang sama. Berhenti seketah iaitu senyap sekejap antara Fatihah dengan amin, dan antara amin dengan surah, dan antara surah dengan rukuk. Berhenti sekejap dengan maksud waladdallin. Jangan terus waladdallin, amin, lin, amin, lin, amin. Itu salah, makruh perbuatan. Seolah-olah nak bersatu. Lin dengan amin tu nak bersatu. Itu makruh. Nak ajar nak? Nak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti berapa tu? Sekejap. Sekadar satu nafas. Sekadar subhanallah. Lepas tu baru amin. Itu baru betul. Kalau waladdallin amin terus, makruh perbuatan tersebut. Begitu juga seterusnya daripada amin untuk baca surah. Amin, waladdallin, amin. Lepas tu untuk baca surah bagi imam dan untuk baca surah bagi orang yang sembahyang seorang diri.
Kena berhenti qadar mana tu? Qadar bacaan. Sunat kita berhenti qadar bacaan surah Al-Ikhlas. Mana surah Al-Ikhlas? Ada setengah orang kalau surah Al-Ikhlas tak tahu Ustaz. Tapi kalau Qul Huwallah saya tahu. Ada juga macam tu. Saya pernah tanya masa nak angkat nikah. Kata minta baca Al-Fatihah. Menung sana, menung sini. Tengok sana, tengok sini, tengok atas. Weh, kipah betul. Tak tahu Al-Fatihah yang mana satu. Kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh ya, ni tahulah dia kata. Penat orang kita dia tak nak. Kalau Al-Fatihah dia tak tahu, tapi kalau Alhamdulillah tahu. Penat juga. Kena tahulah tu. Okey. Kena berhenti qadar mana? Habis Al-Fatihah kena senyap sekejap. Sunat. Kita berhenti sekejap. Lebih bagi kita sebagai imam ni. Kenapa? Kalau kita baca terus dan kadang-kadang suara imam tu nyaring tinggi dan mendayu-dayu pula. Maka makmum kat belakang boleh baca elok tak masa tu. Makmum nak baca Al-Fatihah masa tu imam tu baca surah. Maka terganggu tak sikit banyak? Dengan pembesar suaranya kuat, terganggu tak? Ada sikit terganggu ketika tu. Maka sunat bagi imam dan sunat bagi kita yang sembahyang seorang, diam sekejap. Qadar mana diam? Qadar bacaan surah Al-Ikhlas. Qadar bacaan Qul Huwallahu Ahad ila akhiril ayat. Lepas tu baru baca. Baru baca surah ketika tu. Imam baru baca surah. Dalam lebih kurang makmum baca. Masa imam berhenti tu, makmum boleh baca Al-Fatihah. Qadar mana? Qadar pertengahan Al-Fatihah. Sampai kemungkinan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam pun baru baca surah. Maka ingat ada ketika tu taklah terganggu sangat. Kena macam tu. Jangan pula waladdallin terus baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca surah. Terganggu orang, terganggu ketika. Okey, terus. Yang ketiga, sunat kita diam sekejap selepas habis baca surah, sebelum kita takbir intiqalah, pindah rukuk daripada qiyam kepada rukuk. Habis baca surah, jangan terus Allahu Akbar. Jangan. Berhenti dulu, diam sekejap. Contohnya baca Qul Huwallah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sekejap. Allahu Akbar. Jangan buat walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Memang sedap aja tu kan? Express sikit kan tu. Tapi makruh perbuatan tu. Biar ada tamak nina sikit. Walaupun tempat ni tak wajib tamak nina, sunat kita berhenti tu. No? Berhenti sekejap. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kan selesa tu? Selesa kan? Nak selesa macam tu. Solat ni bukan berumba lari. Solat ni tuan-tuan, tempat yang paling hampir kita dengan Allah, tempat kita menghadap muka kita dengan Allah, kita nak masuk dalam keadaan tenang, keluar juga dalam keadaan tenang, dalam keadaan sedang pun sedang dalam keadaan tenang. Yang pimpin kita pun jangan gopoh apa, nak biasa-biasa. Tapi kalau imam gopoh apa, makmum belakang macam mana? Kena hak ni penyakit lauk, kena tongkat sana, nak tongkat sini, lagi susah kan? Jadi macam tu. Maka sebab tu janganlah bergopoh-gopoh, buatlah biasa-biasa sudah. Solat. Tu yang kelima. Yang keenam. Sunat hai'ah yang keenam, membaca surah bagi imam dan juga bagi munfarid. Munfarid ni siapa dia? Munfarid ni bagi orang yang sembahyang seorang diri pada 2 rakaat yang pertama. Ada 2 rakaat yang pertama solat, sama ada 2 rakaat subuh, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isyak. Asalkan 2 rakaat yang pertama sunat kita baca surah. Habis Al-Fatihah, maka kalau kita sebagai imam, kita sunat baca surah. Makmum, kalau imam baca surah, kita dah habis baca Al-Fatihah, jangan ikut baca surah. Ada setengah-setengah dia baca surah sekali. Mentang-mentang surah tu dia hafal, dia ikut sekali imam. Makruh perbuatan tersebut. Contohnya bagi jemaah,
tahu dah hafal, jangan ikut. Masa tu bukan suruh ikut, dia suruh dengar dan tafakur akan bacaan imam ketika itu. Ada orang ikut dah, ada lah tu kan. Ada orang tukar lapor ni, tapi bukan sini, tempat lain. Sini bagus ni, sini bagus tak ada, okey bagus, alhamdulillah. Kemungkinan tempat lain. Mana jangan ikut. Imam baca surah, kita baca Al-Fatihah dah selesai dah, maka bagi perhatian kepada bacaan imam. Dengar bacaan imam ketika itu. Okey. Bagi orang sembahyang seorang diri, habis baca Al-Fatihah, maka sunat juga baca surah bagi kita. Sebaik-baik baca surah, satu surah yang sempurna. Sebaik-baik surah yang kita baca, surah yang bila kita baca tu dia sempurna. Kalau nak baca surah panjang berbanding dengan panjang pendek. Sebaik-baik surah yang kita baca tu dia sempurna. Kalau baca tu habis terus. Ambil sikit yang ni, lepas tu ambil sana sikit. Tu makruh juga tu. Ujung ni sikit, ujung sana sikit. Boleh tak? Boleh, sah, tapi perbuatan tersebut hukumnya makruh. Ada setengah orang buat macam mana? Rakaat pertama lepas Al-Fatihah dibaca surah Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah. Dibaca Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Rakaat kedua baca Qul a'udzu birabbin nas. Ujung sana, lepas tu ujung dunia sana pula. Boleh tak? Boleh, sah solat, tapi perbuatan tersebut makruh. Kenapa? Tak sempurna satu-satu. Kalau boleh, kalau ambil Al-Baqarah sekalipun sempurna di ayat ni. Walaupun surah tu panjang, dia ada cerita. Ada cerita berkaitan dengan cerita sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat orang fasik. Cerita sempurnakan sazat. Mana nak tahu ustaz, bukan belajar Arab pun. Dia. Sebelum baca tu buka dulu tafsir, nak tahu. Buka dulu kitab tafsir, kita tahu. Ni cerita berkaitan dengan sifat-sifat orang muttaqin. 6 ayat yang pertama tu, baca yang tu. Lepas tu sifat orang mana pula? Sifat orang fasik, sifat orang munafik pula seterusnya. Sempurna saja. Kalau gitu, okey lagi, boleh tahan. Tapi paling elok kalau kita baca sempurna. Kalau baca satu surah tu Wadduha, rakaat pertama Wadduha lah sampai habis. Rakaat kedua kita baca Alam Nashrah, surah Insyirah sampai habis. Tu lebih sempurna solat daripada kita ambil ujung sana satu, lepas tu sempurna sana, kita pun tambah sini pula, ambil ujung sini. Tu kurang cermat dia panggil. Kurang cermat. Boleh. Alam kuliah bacaan surah tu sunat, tapi kalau tak baca, pasal apa tak baca? Pasal banyak pahala dah. Habis waladhalin, lepas tu Allahu Akbar. Kalau semayang seorang tak apalah buat macam tu. Tapi kalau imam buat macam tu kan gopo-gapo belakang tu. Macam-macam kata, mangkuk betul lah imam ni. Dia main fikir dia je. Dia habis waladhalin. Sepatutnya tunggu sekejap walaupun tak nak baca sekalipun. Walaupun ada temu janji mana sekalipun kena ra'i dah orang belakang tu. Kena ra'i orang belakang. Kena diam sekejap. Lepas tu makmum habis baca dah, dia pun Allahu Akbar. Ni imam banyak pahala. Imam sebagai ahli syurga, dia tak nak baca lebih-lebih. Tapi tak berlaku dah. Jaranglah kalau berlaku pun an-nadidu kal ma'dud. Nadil, benda pelik-pelik ni macam tak ada. Tapi boleh buat tak? Boleh buat. Sah tak solat? Sah solat. Tapi hukumnya tetap makruh. Kita tinggal benda yang terbentang luas di hadapan kita, ruang masanya ada, tidak terlibat dengan benda-benda yang darurat, yang berlaku di hadapan mata kita. Tapi kalau ada benda-benda yang darurat, yang berlaku di depan mata kita, di tengah-tengah baca tu, ada budak merangkak sana, nak jatuh atas tangga. Kalau kita tak cepat ni, dia merangkak pergi sana, pintu tu terbuka, dia jatuh, mati dia kemungkinan parah dia ke bawah tu. Maka imam kena mainkan peranan sekalipun dalam solat ketika tu. Syarat tanpa dirancang. Jangan pula kita lepas seorang budak kecil, lepas tu kita buka pintu. Kalau budak tu pergi kat pintu tu, aku nak berhenti solat. Boleh macam tu? Kalau kita merancang macam tu, apabila kita nak solat, tak solat lagi, solat kita tak sah dah. Kalau kita ada baik macam tu, kalau budak tu
perancangan kita sendiri, maka solat kita awal lagi tidak sah. Contoh yang kedua, kita jemur kain kat luar. Kita kata kalau hujan aku nak berhenti solat. Sebelum hujan lagi, walaupun tak hujan sekalipun, solat kita tidak sah awal lagi. Kenapa? Kerana kita kait dengan ilah kalau hujan aku nak berhenti solat, walaupun tak hujan solat kita tak sah. Jangan buat macam tu. Boleh? Itu dalam kitab fiqh sebut. Okey, terusnya. Sunat membaca surah bagi imam dan juga bagi munfarid, iaitu orang yang sembahyang seorang diri pada 2 rakaat yang pertama, dipanjangkan pada sembahyang subuh. Yang paling panjang baca surah ni fardu subuh. Subuh panjang sikit. Dalam banyak-banyak 5 waktu solat tu, antara yang paling sunat kita panjangkan iaitu masa solat fardu subuh. Baca panjang sikit. Panjang sikit. Lepas tu dikurangkan sedikit pada sembahyang zuhur, kurang sikit pada subuh. Mana dia? Zuhur kurang sikit. Pasal penat kan kerja. Sederhana pada sembahyang asar. Sederhana panjang. Nak kata panjang sangat tak panjang, nak kata pendek sangat tak pendek. Sederhana. Mana dia? Asar. Pasal apa? Baru balik kerja, baru habis kerja, penat kan? Jangan panjang-panjang. Lepas tu sederhana panjang juga waktu isyak. Isyak ni sederhana panjang. Sederhana je. Nak kata panjang sangat tak panjang, tapi sederhana. Dan dipendekkan pada sembahyang maghrib. Maghrib dengan sebab waktu dia singkat. Waktu antara maghrib dan isyak panjang pendek. Maka sunat kita baca pendek. Sunat kita baca pendek je. Pada waktu maghrib pendek. Tu hak paling pendek sekali. Setengah-setengah imam dia baca panjang. Baca panjang. Malam tu ada kuliah. Dah lah dia baca panjang. Wirid panjang pula. Kalau sekali ustaz kuliah 15 minit dah habis masa. Berhenti. Wirid hukumnya sunat. Wirid hukumnya sunat. Belajar wajib dah. Belajar hukumnya wajib dah. Maka kalau masa ada kuliah, jangan terlalu panjang sangat. Lebih berarti maghrib tu, hari ada kuliah, baca pendek-pendek sudah. Baca ayat-ayat lazim. Maksud pendek ni ayat-ayat lazim. Cari hak pendek-pendek. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah. Malam Jumaat. Malam Sabtu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sedap kan imam kata ya. Makmum kata imam ni bagus, dah jadi orang kita dah. Bagus. Faham jiwa dia kata. Kena macam tulah. Ni asyik panjang je. Buat pendek. Biasa-biasa. Hukumnya sunat kita buat macam tu. Tu Nabi ajar kita. Tapi kalau panjang boleh tak? Sah juga solat. Tapi kalau nak buat sekali-sekala, nak test power boleh lah. Betul lah. Malam ni tak ada kuliah panjang sikit. Tak apalah test power. Seterusnya. Dan dibaca surah Sajdah dan surah Ad-Dahri pada sembahyang subuh Jumaat. Subuh pagi Jumaat, sunat baca Alif Lam Mim Sajadah pada rakaat pertama. Sunat baca surah Ad-Dahri pada rakaat yang kedua. Mana dia tu? Alif Lam Mim Sajadah kita dah baca tu. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Tanzilul Kitab bila raiba fihi min rabbil alamin. Terus sampai akhir. Rakaat kedua baca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Terus dia. Panjang sikit tapi boleh buat tak? Komplain tuan-tuan. Saya kena dah benda ni tuan-tuan. Masak dah tuan-tuan. Saya sekali je buat. Tapi risiko dia dengan sebab orang komplain tuan-tuan, dia kata ustaz baca panjang, kita nak pergi Shah Alam kerja pagi tu. Kita Putrajaya, ustaz kat situ je. Dalam sekali ayat-ayat yang sepatutnya baca pagi Jumaat, lama kita tak baca pendek-pendek dah sekarang ni. Baca Alif Lam Mim Sajadah tapi 2 rakaat tu Alif Lam Mim Sajadah lah jawab dia. Tak baca dah surah Ad-Dahri kita baca. Dalam sekali Ad-Dahri mula hilang. Pasal lama tak baca. Risiko juga. Nak suruh baca, buat macam mana? Nak suruh baca tuan-tuan tukar kerajaan.
bagi kerajaan yang betul-betul faham Islam. Jadikan hari Jumaat sebagai hari cuti. Dan tuan doa supaya sultan kita ni lembut hati, supaya bagi kelulusan hari Jumaat ni sebagai hari cuti. Selamat kita. Boleh ikut sunnah. Boleh lama sikit di masjid. Boleh baca Alif Lam Mim Sajadah. Boleh baca surah Ad-Dahri. Boleh baca surah Al-Kahfi. Boleh banyak buat benda-benda sunat. Hak tak mampu buat sebelum ini, boleh buat pada hari Jumaat. Bila mana dia hari Jumaat tu dah jadi hari cuti. Minta lah doa sambil-sambil. Hari Jumaat tu sambil-sambil doa benda lain. Doa sultan tu sunat je atas mimbar tu. Tuan-tuan, bila mana imam doa tu, jangan lupa doa hidayah. Doa hidayah pada sultan kita supaya dia betul-betul faham Islam, supaya dia betul-betul melaksanakan sebagai payung agama dalam setiap negeri, supaya dia jadi payung sungguh. Payung sungguh ni sepatutnya kena tukar. Kalau betul-betul payung setiap negeri tuan-tuan, kena tukar daripada Jumaat hari-hari kerja, tukar kepada hari cuti kerja. Cuti daripada buat kerja dunia, banyak tumpuan kepada urusan-urusan amal ibadah persiapan akhirat. Itu maksud cuti, tuan-tuan. Cuti benda dunia, banyak urusan akhirat. Itu maksud dia, tuan-tuan. Kena macam ni. Kan seronok, tuan-tuan. Tapi tengok cuti, tak buat juga. Tak jadi. Cuti dah, tengok. Mari lambat juga Jumaat. Cuti dah. Khotib nak turun mimbar, baru sampai dia. Tu makuk dah tu macam tu. Seterusnya. Yang ketujuh. Habis masa. Yang ketujuh, satu lagi. Yang ketujuh daripada sunat hayat, mengucap takbir intiqalan. Yang lima, iaitu takbir untuk rukuk, takbir untuk turun kepada sujud, takbir bangkit dari sujud, takbir untuk sujud yang kedua, takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Itu sunat juga tu, sama ada sembahyang seorang ataupun sembahyang mengikut imam. Sunat bagi imam dan sunat juga bagi makmum. Tapi jangan kuatlah. Yang kuat hanya imam. Yang kita ni biasa-biasa dengar sekadar telinga sendiri. Sunat. Sembahyang seorang pun sunat, sembahyang ikut imam pun sunat, kita sebagai makmum pun sunat. Semua pindah rukuk tadi. Cuma dia ada kaedah tak pindah rukuk ni? Ada kaedah. Cara sebutan tu ada kaedah. Perbuatan yang pendek, perbuatan yang memerlukan pergerakan yang ringkas pendek, maka ucapan daripada imam ataupun ucapan daripada kita sendiri sebagai orang sembahyang seorang, maka ucapan yang pendek, jangan lagi. Contohnya daripada qiyam kepada rukuk, jangan panjang. Isyaratnya Allahu Akbar, pendek. Nak turun kepada sujud, panjang pendek tu. Panjang, maka panjang sikit. Allahu Akbar, panjang sikit. Daripada sujud nak turun, daripada sujud yang pertama nak naik antara dua sujud, pendek. Allahu Akbar. Sujud yang kedua, Allahu Akbar, pendek. Daripada sujud yang kedua nak naik kepada qiyam, panjang ke tak? Itu panjang. Maka dengan sebab perbuatannya, gerak diamnya panjang, maka sunat imam bawa panjang sikit. Angkat sikit suara, panjang. Bawa itu sikit sebagai tanda isyarat. Allahu Akbar. Makmum pun faham. Kalau tak nampak tengok imam pun, ni panjang lah. Angan pula nak duduk sujud, nak duduk tasyuk awal, kita pun buat panjang. Daripada sujud yang kedua nak duduk tasyuk awal, kita pun buat panjang. Makmum hak tak nampak memang berisiko besar, pasal dia tak nampak tengok. Imam kata Allahu Akbar, imam dia kat bawah, makmum kat mana jadi? Makmum dah naik atas. Pasal apa? Pasal panjang pendek tak ikut kaedah yang betul. Kena ikut kaedah yang betul. Kecuali terlupa, tak apalah, nak buat macam mana. Ter tu dimaafkanlah. Cuma ada kaedah dalam keluar menyelesaikan masalah, ada kaedahnya. Tu hukumnya sunat.
sama ada bagi imam, sama ada bagi makmum, sama ada bagi orang sembahyang seorang diri. Sunat takbir intiqalah, takbir pindah rukun. Takbir dalam solat ada dua jenis takbir. Yang pertama takbir intiqalah, yang kedua takbiratul ihram. Takbir intiqalah, takbir sunat, takbiratul ihram, takbir wajib. Mana takbir wajib? Mula-mula sekali tu. Nak masuk solat tu, isyarat tangan tu sunat, lafaz takbir tu wajib. Isyarat ni sunat ni. Walaupun macam-macam rakaat, atromen ada, itu ada, ini ada, macam-macam, tu sunat perbuatan. Yang wajib ucapan tu. Ucapan kalimah Allahu Akbar tu hukumnya wajib pada takbiratul ihram. Isyaratnya sunat. Maka ucap dengan tolak dengan kaedah yang betul. Allahu Akbar. Mula-mula tu hukumnya wajib bagi makmum, bagi imam dan juga bagi makmum. Dia termasuk dalam rukun qauli dalam solat. Rukun qauli yang pertama dalam solat. Maka bacaannya kena dengar paling kurang telinga sendiri. Kecuali telinga tidak berfungsi lagi. Kalau telinga tak fungsi nak suruh dengar, satu masjid dengar suara kita. Ini imam mana pula bunyi ni? Rupanya kat belakang dia nak dengar telinga sendiri. Rupanya telinga dia dah habis bateri. Habis bateri, lama tak tukar. Maka ketika tu dia tak payah dengarkan telinga dia sendiri ketika tu. Takut-takut mengganggu satu masjid ketika tu. Buatlah anggaran yang patut ketika itu. Boleh? Itu kaedah dalam Islam. Okey. Untuk seterusnya ni kita cerita lain kali pula. Lain kali ni bila ni? Lain kali ni selepas Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan tak baca kitab ni. Baca kitab ni balik orang. Kita tazkirah biasalah dalam bulan Ramadan. Jadi sekadar itulah tuan-tuan untuk malam ini. Moga-moga apa yang kita bincang ini memberi sedikit pencerahan pada kita, boleh memberi sedikit kefahaman pada kita. Moga-moga ia mendatangkan manfaat dalam menguruskan amal ibadah kita yang masih lagi berbaki umur yang ada pada hari ini dan seterusnya. Di sebelum saya tutup, kalau ada soalan silakan. Ada soalan? Kalau ada, sambil-sambil minum air. Ada? Silakan. Gosok gigi masih puasa pukul 8 ni tak? Macam mana? Gosok gigi pukul 8. Gosok gigi pukul 8. Ada yang batal, tengah batal. Gosok gigi pukul 8 dalam bulan Ramadan. Dalam ada-ada berpuasa dalam bulan ada-ada puasa. Makruh gosok gigi. Makruh gosok gigi selepas gelincir matahari. Selepas gelincir matahari. Pukul berapa gelincir matahari? Gelincir matahari ni masuk waktu zuhur. Tu makruh. Selepas daripada tu makruh. Sebelum tu boleh. Boleh ni dibincang juga oleh para ulama selagi mana kita gosok tadi tidak memberi kesan pada dalam. Kalau kita gosok guna buruh gigi, guna sugi, silakan. Cuma hak dipetikan mana dia? Ubat gigi tu. Apabila kita guna ubat gigi, dah gosok sedap tak? Sedap kan? Sedap rasa. Oh, berani. Rasa hayal sekejap. Gosok. Nak jaga bau mulut kononnya. Kalau dengan sebab ubat gigi tu saki baki di sebalik kesan-kesan ubat gigi tu kita telah masuk dalam dia, rasa sejuk dalam dia. Masuk dalam ni kat mana ni? Selepas daripada maghrad tengah-tengah halqum. Ha pedas. Tu ha pedas, tahu ha pedas. Ni macam ni. Macam kau tu. Piramli kata ji mata buta tu. Hak Piramli kata ji mata buta. Tu ha tu di tengah-tengah halqum maghrad dia. Kalau dah lepas daripada maghrad tu kita rasa pedas, rasa macam tu. Rasa macam Colgate, rasa macam ubat gigi Mukmin ataupun mana-mana jenis ubat gigi. Rasa macam duduk sini. Ada ulama mengatakan dengan sebab perbuatan tersebut hukumnya membatalkan puasa. Haram perbuatan lagi batal puasa. Rasa kat sini. Sini. Masuk dalam. Paling selamat nak gosoklah. Tapi berhati-hatilah, takut-takut
tertelan dengan sebab perbuatan tersebut. Paling selamat gosok apa? Gosok tanpa guna ubat gigi, nak guna bung gigi, nak guna siwak batang suki itu pun tak apa. Tapi syarat sebelum masuk waktu zuhur. Selepas zuhur hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nak gosok sebelum lah. Nak gosok guna ubat gigi, berhati-hati, takut-takut dalam keadaan tersebut. Dengan sebab kalau kita gosok, apa hukum gosok gigi? Ada hukum sunat tak? Ada hukum wajib tak? Tak ada sunat, tidak ada wajib, enggak. Dalam masalah ni, sunat pun tidak, wajib pun tidak. Cuma Nabi bagi tahu, kalau tidak memberati pada umatku pada setiap waktu solat, aku perintahkan ia supaya bersuci pada setiap waktu solat. Tu kalau tidak memberatkan. Tapi kalau beratkan, kalau rasa berat, maka dengan sebab Nabi rasa fikir-fikir balik, berat ni kalau jadi wajib ni, maka hukumnya sunat sahaja mereka itu. Buat kalau sunat, tuan-tuan, buat kalau sunat dalam keadaan sengaja, tidak ada tuntutan wajib sampai satu tahap tergelencah masuk, tuan-tuan, dalam leher kita, dalam tekak kita dalam bulan Ramadan, batal puasa. Tapi kalau benda wajib, ambil wudu di tengah-tengah, mandi wajib, tiba-tiba masuk air dalam telinga dalam keadaan kita tak. Okey, saya tarik balik yang sunat tadi. Benda harus, bukan benda sunat, benda harus yang kita buat dalam bulan Ramadan, tiba-tiba menyebabkan masuk air dalam rongga dia, maka boleh menyebabkan batal puasa. Sebab tu dalam paling selamat, kita ambillah peluang-peluang yang ada. Nabi bagi tahu, bau mulut orang puasa tu lebih wangi, lebih harum daripada bau kasturi. Itu Nabi bagi tahu. Maknanya tak apalah, bukan kita seorang mulut busuk bulan Ramadan. Orang sebelah pun busuk juga. Sama-sama lah. Maknanya di sebalik busuk mulut ketika tu, kita, tuan-tuan, dihidangkan dengan timbunan kasturi yang lebih wangi daripada bau mulut kita tadi lebih wangi daripada bau kasturi. Tak apalah. Maknanya lepas zuhur tak payah gosok lagi lah. Tapi kalau pukul 8 nak gosok lah. Tapi berpada-pada dengan sebab benda tu tak jatuh hukum wajib pun. Bukan nak solat pun pukul 8 tu. Ya? Kena macam tu. Soalan. Kalau mari dekat tu biasa nak soalan. Kita sembahyang. Okay. Jadi apabila kita sembahyang tu nak mempersembahkan apa kepada Allah. Okey. Kita nak tahu sembahyang itu tu sampai atau tak sampai. Okey. Kepada Allah macam mana? Okey. Yang pertama, Tuan Haji kita tanya, kita solat ni nak persembahkan apa pada Allah Ta'ala? Solat ni salah satu cabang amal ibadah. Apa maksud amal ibadah? Memperhambakan diri pada Allah. Banyak tak cara memperhambakan diri pada Allah? Banyak cabang. Antara yang paling utama, mana dia? Solat lah. Dalil Allah Ta'ala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku, memperhambakan diri padaku. Maknanya kita nak persembahkan apa pada Allah Ta'ala? Nak mempersembahkan kita ni hamba kepada pencipta kita dengan tata cara yang telah diajarkan pada kita melalui Nabi SAW. Nak memperhambakan diri pada Allah. Sebab apa? Sebab solat tu tempat yang paling hampir kita dengan Allah. Dan dalam solat tu ada tempat yang lagi hampir, iaitu sujud kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu solat kita diterima ataupun tidak? Nak tahu tu susah. Tapi antara kesan di sebalik solat kita ni sampai pada maksud sebenar ataupun tidak, Nabi bagi tahu dan Allah Taala pun bagi tahu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhiril ayat. Ayat awalnya, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan tetaplah kamu dalam mendirikan solat. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah diri orang yang benar-benar solat. Macam mana benar-benar solat? Benar-benar solat ni luluh dalam mendirikan solat. Diterimanya solat tadi zahir solat dan batin solat. Zahir solat mana satu? Maksud zahir daripada solat, kita diterima pakaian kita bersih, tubuh badan kita bersih,
Selepas solat kita bersih. Zahir tu lagi tu. Cukup syarat solat, syarat wajib solat cukup, syarat sah solat cukup. Dalam solat, rukun solat cukup, dan kita tambah lagi dengan sunat-sunat solat. Clear semua, tuan-tuan. Daripada awal solat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Mula daripada takbiratul ihram disudahi dengan salam, di tengah-tengahnya ada perkuatan, di tengah-tengahnya ada bacaan-bacaan, maka hukum zahirnya sah tak salat kita? Sah ketika itu kerana cukup rukun. Dan syarat-syaratnya lengkap. Batinnya sah tidak? Tengok balik batin kita. Batin sah ataupun tidak boleh tengok. Kalau dalam solat kita tadi kita merayau sana sini pergi serata dunia. Pergi tengok pokok kurma di Kelantan. Dalam solat orangnya duduk mana? Duduk dalam solat. Jiwa pergi mana? Jiwa pergi bulatan di tengah-tengah bandar raya Kota Baru, bandar raya Islam. Dia tengok pokok kurma yang berbuah. Maka solat kita tak khusyuk. Solat kita tidak khusyuk ketika itu. Maknanya kemungkinan kita sah tidak 100% pada sudut batinnya. Imbangan tu kita nak. Paling sempurna nak macam mana? Kita solatlah di mana laungan azan dilakukan. Sekalipun tak khusyuk pada batin, kita tetap dapat 27 kali ganda. Dan tanda solat kita tu berkualiti dan diterima oleh Allah Ta'ala pada sudut zahir dan batinnya, kita dapat mencegah diri kita daripada terlibat dengan perkara keji dan munkar. Selepas solat tak terlibat lagi dengan munkar. Selepas solat, dalam solat pakai tudung, selepas solat pun pakai tudung tutup aurat. Tapi kalau dalam solat pakai tudung tutup aurat, selepas solat buka aurat, itu tanda solat kita tidak mencakupi maksud yang sebenar dikehendaki oleh Allah. Boleh faham? Okey. Itu kedudukan. Dalam solat jaga tutup kata. Selepas solat kita mengumpat orang, kita mengata orang. Ni gambaran solat kita tak sampai pada maksud yang sebenar. Zahir solat diterima. Zahir solat diterima apabila cukup rukun. Batin wallahu a'lam. Tapi kualiti solat ni nak zahir dan batin, barulah dia memberi satu gambaran maksud yang sebenar daripada solat yang kita dirikan. Di luar sana kita tengok maksiat, kita rasa duka cita. Sekalipun kita tak dapat tegur perbuatan maksiat tu dengan kuasa yang ada, dengan sebab tak ada kuasa, sekalipun kita boleh tegur dengan ucapan kita. Kita rasa duka cita, kita benci maksiat dalam hati, itu tanda-tanda solat kita sudah berkualiti pada peringkat awal. Tengok. Tapi kalau rasa seronok tengok maksiat, boleh tahan juga. Mula-mula tertengok, oh bagus dah licin. Tengok, kita pun tengok kali kedua, boleh tahan juga ni, belum siapa-siapa punya lagi ni. Lingkup kita. Tu tanda apa tu? Tu tanda solat kita solat luluh pada zahir, tidak luluh pada batin, dan sampai satu tahap maksud sebenar solat kita tak dapat perolehi untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Ramai dah macam tu, ramai dalam masyarakat kita pada hari ini. Ramai dalam masyarakat kita hari ini. Maka kita muhasabah dengan mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat nilai-nilai maksud yang sebenar daripada mendirikan solat, seperti mana yang dirasai oleh para sahabat dulu. Kena panah pun tak rasa kat belakang. Kena panah kat belakang sahabat lain. Ada tengah-tengah solat, ada seorang sahabat mari buang panah. Tak rasa hilang panah. Hilang dah, habis solat dah hilang. Tak rasa. Kita bukan kena panah, baru kena gigit kat nyamuk sikit je, kecil je. Dah. Tak selesa. Lambat lagi ke imam ni. Kita tak selesa. Marah kita. Kadang-kadang pam sana, pam sini. Kalau menyamuk gigi kaki, kita berdiri sebelah kaki. Garu. Tengok. Itulah maknanya muhasabah dirilah kita berdoa pada Allah Ta'ala. Jadi rasa cukuplah untuk malam ini. Kalau ada lagi kita sambung selepas Ramadan nanti, insya-Allah. Kalau panjang umur dan diberi peluang, insya-Allah kita berkongsi. Moga-moga kita semua mendapat keberkatan dan keampunan daripada Allah, dan apa yang baik kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita, yang buruk itu kita buang ke tepi, jadikan satu sempadan dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disiru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi